Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 yang terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan iaitu Muhammad Nur Hafizi, Nur Syariza, Siti Masyita dan akhir sekali Aida Syazana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Sebentar tadi saya membaca surah Al-Baqarah ayat 168 yang bermaksud, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Terdapat 4 tempat di dalam Al-Quran di mana Allah SWT menggunakan perkataan tayyib ini sebagai kata sifat bagi menggambarkan kehalalan makanan atau rezeki. Ia adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang saya bacakan tadi, surah Al-Ma'idah ayat ke-88, surah An-Nahl ayat ke-114 dan surah Al-Anfal ayat ke-69. ما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Dengan mengambil contoh gambar di papakan, konsep halalan thayyiban juga ditekankan dalam implikasi jangka panjang terhadap umat Islam. Ayat terjemahan yang dipaparkan ialah ayat 67 hingga 69 dari surah ke-8 iaitu surah Al-Anfal. Apa kaitan dengan makanan papakan tadi? Berbalik kepada ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk cenderung memilih kepada keputusan yang memanfaatkan umat Islam dalam jangka masa yang panjang. Kita sedia maklum bahawa anjing dan arak adalah najis dalam Islam. Oleh itu, dalam konteks makanan ini, penggunaan nama produk yang tidak mencerminkan Islam tidak layak mendapat sijil halal, hal ini kerana akan mengakibatkan implikasi negatif terhadap ekonomi dan sosial umat Islam. Contohnya, umat Islam akan mula merasakan anjing dan arak bukan najis kerana telah terbiasa, maka akan hilang identiti Islam dalam diri. Justeru, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, memainkan peranan penting untuk tidak memberikan sijil halal kepada produk-produk makanan yang boleh menggugat identiti umat Islam. Jelas dalam konteks ini, Allah memelihara dan menekankan fungsi hukum hakam yang ada implikasi kepada politik, ekonomi dan sosial umat Islam dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang makanan sunnah. Konsep makanan sunnah secara teori dan amalannya ialah pemakanan Rasulullah SAW yang berteraskan kepada Al-Quran serta dihuraikan dalam sunnah baginda yang bertujuan untuk keperluan fizikal dan biologi serta manfaatnya kepada aspek jiwa dan spiritual seseorang. Dalam aspek pembahasan tentang makanan sunnah, tidak dapat dipinggirkan lagi konsep halalan thayyiban yang menjadi rujukan induk mengenai makanan dan minuman. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Berbalik kepada ayat 168 tadi, jelaslah dinyatakan bahawa Allah menyuruh agar manusia memilih makanan yang halal dan baik serta melarang untuk memilih makanan yang tidak baik kerana perbuatan tersebut dianggap mengikut jejak langkah syaitan. Rasulullah SAW juga mengamalkan gaya pemakanan yang seimbang dan bersederhana dalam memilih makanan. Terdapat beberapa jenis makanan kegemaran baginda yang disebut sebagai makanan sunnah yang masih diamalkan oleh masyarakat kini. Selain itu, Rasulullah SAW juga menggalakkan umatnya untuk menjaga pemakanan dan kesihatan agar memilih tubuh badan yang sihat dan kuat bagi menyempurnakan kewajiban dunia dan agamanya. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. Jelaslah dalam ayat 114 tadi menunjukkan bahawa Allah menyuruh manusia agar makan makanan halal lagi baik dari sumber rezeki yang baik serta beriman kepada Allah kerana sesungguhnya Allah adalah yang memberi rezeki. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن
تقولوا على الله ما لا تعلمون. Jelas dalam ayat ini, halalan thayyiban Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan dengan mengikut jejak langkah syaitan. Dan konteks ayat ini berkait rapat dengan memelihara kesucian akidah kita. Mengaitkannya dengan realiti pursuit industri pada masa kini ialah mana-mana industri maupun premis di Malaysia tidak dibenarkan mempunyai sebarang perlambang logo atau label agama lain selain daripada JAKIM ataupun logo Islam yang tidak diiktiraf, di mana ianya boleh mendatangkan kekeliruan kepada masyarakat. Kedua, menjenamakan produk atau makanan dengan nama-nama Tuhan maupun dewa-dewa tertentu daripada agama-agama lain. Dan yang ketiga, tidak dibenarkan dipromosikan dengan festival-festival yang berkait dengan campuran agama-agama yang lain. Syarat ini jelas menunjukkan bahawa dalam aspek persejalan halal turut menekankan aspek memelihara kesucian agama dan juga memelihara sistem akidah umat Islam. Umat Islam wajib memastikan keselamatan makanan daripada segi kebersihan, khasiat dan kualiti. Ini kerana jika tidak dititik beratkan, maka ia boleh memudaratkan dan tidak lagi thayyiban. Oleh itu, amat digalakkan untuk memilih makanan berstatus halal thayyiban supaya dapat menghindarkan daripada pelbagai penyakit, membentuk darah daging yang baik dan dapat membantu melahirkan insan yang mempunyai sasiah terpuji di samping menjaga kesucian akidah umat Islam itu sendiri. Baiklah, sebagai kesimpulan, Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan panduan bagi umat Islam hingga ke akhir zaman. Sebagai seorang yang beragama Islam yang sempurna imannya, kita haruslah menitik beratkan soal makanan halal dan memastikan sumber yang halal untuk infak pada keluarga dan masyarakat. Hal ini amat penting bagi memastikan syarat-syarat penerimaan doa sentiasa dipenuhi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah hanya menerima daripada orang-orang yang bertakwa.